Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak media dan juga kepada rakan-rakan saya. Saya ingin membuat press statement pada hari ini berkenaan dengan apa yang berlaku pada saya sementara tadi di dalam Dewan. Saya telah digantung selama 3 hari, bermula hari ini sehingga hari Jumaat. Mana hari Isnin saya akan masuk balik. Saya digantung kerana saya cuba menerangkan berkenaan dengan satu peruntukan undang-undang yang nak dibentangkan di Parlimen. Dan apa yang saya cuba beritahu, cuba terangkan adalah berkenaan dengan peruntukan undang-undang sendiri yang disediakan dalam 2 versi. Satu versi bahasa Malaysia dan satu versi bahasa Inggeris yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada hari ini untuk bacaan kali kedua. Dalam versi bahasa Malaysia yang menjadi persoalannya ialah dalam versi bahasa Malaysia adanya versi English dalam yang versi bahasa Malaysia. Dan dalam versi English memang semua English. Jadi ada sedikit kekeliruan dalam versi bahasa Malaysia disebut rang undang-undang. Bermakna kalau rang undang-undang, apa-apa yang terjatuh di bawah rang undang-undang tersebut adalah sepatutnya semua dalam bahasa Malaysia. Tapi perkara ini tidak berlaku. Yang seksyen kesalahan 507A yang baru diperkenalkan, iaitu stalking, tidak ada diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Tapi dalam huraian disebut dengan jelas perkataan mengendap. Tapi dalam sebenarnya kalau nak ikut stalking ni, kalau kita tengok Dewan Bahasa dan sebagainya, dalam kamus, mana-mana kamus, ialah perkataan mengintai pun ia, perkataan sekodeng pun ia. Dan ini merupakan satu kekeliruan. Dan saya, alhamdulillah lah, saya digantung pada hari ini. Saya rasa ada hikmah di sebaliknya. Ya. Dan saya, sungguh saya boleh memberitahu kepada rakyat bahawa undang-undang yang nak dibuat oleh kami, iaitu sebagai pembuat undang-undang, kami membantah dibentangkan dalam bahasa Inggeris sebahagiannya kerana undang-undang adalah untuk digunakan semua rakyat Malaysia. Bukan semua rakyat Malaysia yang faham bahasa Malaysia. Bukan semua rakyat Malaysia yang faham bahasa Inggeris. Jadi itu yang masalah besar kita hadapi sekarang. Ya, kerajaan yang sedia ada, saya tidak tahu apa agendanya. Kenapa tidak boleh ditarik balik dan dibentangkan semula dan dibahaskan? Saya rasa tidak ada masalah besar dalam perkara ini. Ini mungkin kesilapan teknikal asalnya. Ya. Jadi itulah saya nak jelaskan lagi sekali bahawa tujuan saya membantah sekejap tadi undang-undang tersebut kerana ianya dalam versi bahasa Malaysia tidak sepenuhnya dalam bahasa Malaysia dan untuk digunakan oleh semua rakyat kita. Ya. Kalau rakyat baca dalam bahasa Inggeris dan tidak faham, mereka tidak tahu hak-hak mereka di sudut undang-undang. Ini terutama undang-undang baru, seolah seksyen baru diperkenalkan berkenaan dengan stalking ini. Ya. Jadi saya tak boleh nak interpret apa itu stalking. Ya. Jadi pihak kerajaan lah sebenarnya sepatut yang menentukan apa makna stalking itu sendiri. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini isu kedua. Tadi saya bangkitkan dalam Dewan Rakyat. Jawab balas saya kepada Yang Berhormat Jelutong dan juga surat yang saya terima daripada pejabat Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat yang mengatakan saya telah melanggar peraturan mesyuarat Dewan Rakyat kerana membuat laporan polis palsu ke atas ahli Dewan Rakyat Yang Berhormat Bagan. Jadi saya telah pun menjawab surat
yang dikeluarkan oleh speaker berkenaan dengan hal ini, dan saya telah jelaskan dalam Dewan tadi, bahawasanya pertuduhan yang dibuat oleh Yang Berhormat Jelutong ke atas saya adalah tidak benar. Kerana saya tidak membuat laporan polis. Bukan saya yang buat laporan polis. Laporan polis yang dibuat ini adalah oleh ahli armada saya. Ya, bukan saya yang buat. Jadi berbeza tu. Jadi saya tidak melakukan apa-apa kesalahan dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Seperti mana yang didakwa oleh Jelutong tadi. Dan juga ini saya akan buktikan kepada speaker bahawasanya Jelutong juga telah melanggari peraturan yang dibuat berkenaan hal ini. Sepatutnya dirujuk surat ini kepada Setiausaha Dewan Rakyat, bukan speaker. Itu pun dah salah mula-mulanya. Jadi, apa yang berlaku dalam Dewan tadi, saya akan mengusulkan kesilapan sangkaan jahat Jelutong ke atas saya di bawah 36(6) ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan kerana menuduh tanpa asas dan bukti yang saya buat laporan polis palsu. Jadi itu yang betul yang saya akan usulkan supaya Jelutong tidak mengulangi prasangka jahat terhadap kami dalam Dewan Rakyat yang mulia ini. Jadi saya pada masa yang sama juga telah menghantar merujuk Yang Amat Berhormat Tambun ya, kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Ini surat yang saya hantar tadi semalam sebenarnya kepada pejabat Dewan yang di-Pertua, bahawasanya Yang Amat Berhormat Tambun telah mengelirukan Dewan berhubung percukaian ke atas Yayasan Al-Bukhari. Beliau jawab tempoh hari dalam Dewan Rakyat yang mulia ini, kuasa mutlak, istilah mutlak itu digunakan dalam handset, ada buktinya bahawasanya kuasa memberi pengampunan cukai adalah mutlak milik Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini tidak benar. Saya dah jelaskan dalam surat ini bahawasanya ianya juga ada pada Menteri Kewangan. Jadi inilah benda yang kami ingin Yang Berhormat Tambun minta maaf dan betulkan dalam Dewan Rakyat. Bahawasanya beliau telah mengelirukan Dewan, berprasangka buruk ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin, Yang Berhormat Paguh. Jadi tak apa, itu kita serahkan kepada speaker untuk menentukan, tapi buktinya semua sudah ada. Dan saya harap Tuan Yang di-Pertua dapat memberi keadilan kepada kami dalam hal ini. Jadi itu saja yang saya ingin memberikan ni. Ada apa-apa tambahan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan daripada apa yang diterangkan oleh Yang Berhormat Macang, saya telah membangkitkan Peraturan Dewan 36(5) dan 36(6) yang mana Yang Berhormat Jelutong telah membuat tuduhan yang tidak betul kepada Yang Berhormat Macang berkenaan dengan bahawa Yang Berhormat Macang telah membuat report polis, tapi telah dinafikan dalam Dewan oleh Yang Berhormat Macang dia tak membuat report polis. Orang lain yang membuat. Jadi tuduhan itu tidak berasas. Saya membangkitkan peraturan Dewan. Yang kedua, Jelutong juga telah membuat beberapa kenyataan yang mengelirukan Dewan, seperti mana dia kata pembohongan yang dibuat oleh Yang Berhormat Macang terhadap isu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu juga tidak betul, sebab kita semua ahli Dewan pada ketika itu sudah maklum bahawa Yang di-Pertua yang mempengerusikan mesyuarat pada tempoh hari telah membuat fatwa, iaitu Yang Berhormat Macang perlu membuat usul kepada speaker untuk mereka pertimbangkan, dan telah dibuat pun. Jadi oleh sebab itu saya telah membangkitkan supaya usul menarik balik tuduhan kepada Yang Berhormat Macang oleh Jelutong itu dibuat dengan segera. Tetapi atas pertimbangan Yang Berhormat Speaker telah memberi satu pandangan kepada saya supaya saya yang membangkitkan peraturan Dewan ini membuat usul bertulis kepada Speaker Dewan. InsyaAllah saya berjanji. InsyaAllah saya akan buat ini untuk kita nak meneruskan perkara-perkara yang tidak sihat berlaku yang sudah menjadi convention dalam dalam Dewan Rakyat kita. Dan seterusnya saya rasa satu perjuangan, satu pengorbanan yang besar oleh Yang Berhormat Besut. Dia diambil tindakan kerana mempertahankan bahasa Melayu yang menjadi majoriti bangsa Melayu yang ada dalam negara ini sebagai bangsa yang dominan.
Jadi saya ucap tahniahlah kepada Besut kerana diambil tindakan kerana mempertahankan bahasa Melayu. Ini satu kita tak tahulah, mungkin kerajaan PH ini tidak mahu kepada bahasa Melayu. Saya bimbang kalau hari ini kita tak bangkitkan isu ini, di masa hadapan kemungkinan mana-mana pihak yang nak menjadi calon members of parliament dengan izin ataupun calon wakil rakyat di Dewan Rakyat, kalau tidak boleh berbahasa Inggeris, tidak boleh menjadi calon. Kalau ini menjadi satu amalan ataupun satu presiden lah. Dia akan jadi presiden lah. Convention ini maknanya ke depan ini yang kita pertahankan, bukan kita nak petikai. Sepatutnya pihak kerajaan yang mana kita tahu Yang Amat Berhormat Tambun ini seorang yang sangat hebat mempertahankan bahasa Melayu. Sepatutnya bila 4 rang undang-undang yang dibentang hari ini, 2 dalam besi bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kenapa lagi 2 hanya bahasa Inggeris? Ini yang kita pertikaikan. Sebab undang-undang ini melibatkan rakyat. Bukan semua rakyat yang faham bahasa Inggeris. Jadi ini kita tak nak berlaku satu intimidate ataupun discriminate kepada rakyat negara kita. Ini, saya ingat itu saya punya kenyataan hari ini. Dan kalau ada apa-apa soalan, sila. Kalau tak ada, kita conclude lah. Okey, baik, terima kasih. Yes. Ada soalan. Ada. I can hear you. Please, louder. Okay. Okay, this one I think better answer by the one sebab police report ni. Okay. We never ask them to lodge. Ya. We just present. Ya, saya tidak, laporan polis ini, it was not lodged by me. I was there just to read the police report. So I have not done anything wrong against this August Hall, against the Parliament. So, yeah. Sebenarnya saya dihalau keluar kerana saya cuba pertahankan bahawa pembentangan bil dia, kalau bahasa Malaysia dipanggil rang undang-undang, dalam bahasa Inggerisnya bil, tapi di Dewan kita ada 2, satu rang undang-undang dan satu bil. Jadi yang rang undang-undang ini sepatutnya semua dalam bahasa Malaysia, tapi sebahagiannya panel section tu 507A dalam bahasa Inggeris, tapi huraiannya dalam bahasa Malaysia. Itu yang masalah yang berlaku. Kalau apa keterangan oleh Timbalan Menteri halau undang-undang tadi, disebut dia kata mana penggunaan boleh digunakan bahasa Inggeris. Itu bukan persoalan dia. Persoalannya kenapa bil dalam versi bahasa Malaysia tidak sepenuhnya dalam bahasa Malaysia. Itu yang persoalan yang timbul. Jadi saya cuba pertahankan perkara itu dan dihalau keluar untuk 3 hari. Okay, terima kasih. Okay. That's all. Thank you very much. Okay.